Sri Speaker. Masalah yang timbul dengan perkara ini ialah dari pengalaman saya sendiri dan juga ramai orang yang nak menghubungi Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat dokumen pekerjaan secara sah, boleh dikatakan hampir impossible, melainkan melalui ejen-ejen. Saya sudah berkali-kali telefon pun, setengah jam pun tak ada orang ambil. Berkali-kali saya cuba menolong mereka untuk mendapat dokumen sah pekerjaan atau pembaruan. Susah sangat untuk menghubungi. Jadi ramai rakyat Malaysia majikan hendak menggaji pekerja-pekerja secara sah, tapi mereka mendapati begitu susah sekali hinggakan mereka terpaksa menggaji mereka yang tidak ada dokumen. Jadi boleh Menteri bagi tahu bagaimanakah kita boleh memperbaiki keadaan ini. Kalau boleh setiap surat mesti mendapat satu jawapan, kerana daripada pengalaman saya sendiri berkali-kali menulis surat pun satu pun jawapan pun tak diberikan. Jadi at least Bank Negara ada satu sistem yang baik. Kalau ada satu komplain yang dikemukakan, dia akan menulis surat bahawa complaint will be attended. Ini dalam surat kita ada satu reference number. Kemudian kita boleh follow up dengan reference number. Tapi dari pengalaman saya dengan Kementerian Dalam Negeri, tak ada satu jawapan. Jadi kalau nak telefon pun tak tahu nak jumpa dengan siapa, nak cakap dengan siapa untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Terima kasih, Yang Hormat. Ya, saya bersetuju dengan Yang Hormat. Apa yang Hormat kata tu kadang-kadang surat tak jawab. Tapi Bank Negara tak boleh jadi satu benchmark untuk compare kementerian. Kita dealing dengan 2 million plus pekerja, Tan Sri. Bank Negara mungkin tak sampai pun 200,000. Jadi suratnya. Jadi daripada sudut numbers alone, Yang Hormat, tak ada kerja lain pegawai, memang tiap suratnya aja. Jadi itu satu. Yang kedua, kita nak transform kita sendiri daripada menggunakan manual, Tan Sri. Manual menerusi supaya kita membuat secara online. Itu berperingkat-peringkat. Itu pun dalam proses ini kita juga melihat daripada sudut teknologi. Kadang-kadang ada orang bawa 5, 6, 7, 8 jenis teknologi. Kita kena screen betul-betul. Teknologi ini betul ke tidak? Whether it really function ataupun tidak. Jadi kadang-kadang kita dimaklumkan sedemikian rupa, tapi akhirnya bila kita lihat sendiri, minta unit teknikal kita cek, dia tidak berfungsi sebagaimana yang dikatakan. Jadi akhirnya kadang-kadang terlambat juga perkara ini. Tapi saya setuju dengan apa yang saya juga daripada mereka yang terlibat dengan industri dan penglibatan dengan tu. Dululah keluarga saya pun masih ada bisnes sikit-sikit. Jadi saya mengetahui yang kelemahan dan apa ini tu rintangan yang itu, dan saya juga dalam sekarang mengetahui apakah rintangan dihadapi oleh kementerian. Jadi dalam sudut yang sama ada juga kita mempunyai protes daripada semua pihak jangan menggunakan online, padahal inilah yang sebaiknya. Kerana kita nak potongkan the middleman. Kerana dulu kita ada outsourcing company. Outsourcing company ini juga memeras dua pihak. Diperasnya pekerja, diperas pula majikan. Dua-dua. Bila majikan dah bayar banyak sangat sebagaimana Kota Raja sebut, tak kisahlah. Bila pekerja ni datang potong gaji, potong, akhir ini kena anaya. Bila kena anaya dia lari, dia jadi victim of nanti pemerdagangan orang. Jadi that's why ada kerjaan nak potong, dah potong pun outsourcing company. Kita nak guna online. Jadi insyaAllah ya Mat, kita akan reach the point, kita akan perbaikkan sistem untuk menggaji orang asing ni. Jadi apakah tarif di anaya? Saya sebut banyak, saya sebut tadi anaya. Di anaya oleh majikan, adakah termasuk tidak dibagi gaji dan dijanjikan tak dibagi gaji langsung pengenai lain, kemudahan-kemudahan dijadi di bawah tu. Jadi banyak ni. Kadang-kadang tengok TV pun potong gaji. Jauh lagi daripada minum makan, kena potong gaji juga. Jadi itulah saya menyuruh kepada majikan di luar sana, jangan cuba buat perkara-perkara yang tidak baik, akhirnya jadi satu penganiayaan. Kalau satu penganiayaan begini berlaku, memang almost impossible, Tan Sri, untuk pegawai penguasa sama ada polis ataupun immigration nak tahu every sudut nook and corner kita punya negara ini, mana pekerja ini daripada kedai restorannya hingga ke ladang yang besar-besaran di
negeri-negeri yang tertentu, banyak ladang dan sebagainya, untuk kita mengetahui. Takrifan anaya boleh termasuk dalam takrifan eksploitasi dalam Seksyen 2, iaitu termasuklah segala bentuk eksploitasi seks, kerja atau perkhidmatan paksa, perhambaan atau amalan yang menyerupakan perhambaan, penggadaian, apa-apa aktiviti menyalahi undang-undang atau pemindahan organ manusia, itu dah disebutlah. Maka inilah yang kita hadapi yang dikatakan perdagangan orang.